Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya. Walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya. Walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Salatullahi salam
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke Road to Ramadan. Jom kenal surah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pada yang memberi salam kita ada dekat sini Puan Nani, Puan Nokiah, Puan Nozila, Wati, Puan Zainab, Puan Nodiana, Puan Robiah, Puan Safiah, Puan Aisyah, Puan Rosidah, Puan Nosiah, Hajah Rosniah, Puan Ziliah, Puan Azizah, Puan Nora Mahmud, Puan Rozina, Puan Alpah, Tuan Rosli, Puan Nokia. Alhamdulillah, ramai ni. Saya dah tak boleh sebut nama ni, ramai sangat ni. Alhamdulillah. Jadi 50 orang yang melihat live ini, kita buat audio chat sikit Audio chat, kita buat technical chat dulu. Audio saya okey ke tak? Kalau audio saya okey, video saya okey, komen satu ramai-ramai. Satu, 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 satu. Okey. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okey. Ada dah. Ada dah komen satu tu. Okey, Alhamdulillah. Dah ramai dah yang komen satu tu. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, selamat datang untuk hari ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dekat mana ni? Kita dekat mana ni? Macam tu. Okey. Jadi okey, baik. Jadi minta maaf ada orang kata dia tak lepas pula lepas breakfast tadi kan. Okey, jadi kita ni dekat mana tuan-tuan dan puan? Kita dekat mana? Jadi kita ni dekat dalam perjalanan Road to Ramadan. 16 hari lagi untuk menjelang bulan Ramadan. 16 hari tu sekejap ke lama tuan-tuan dan puan? Sekejap ke lama? Sekejap je tuan-tuan dan puan, sekejap je. Jadi insya-Allah untuk tahun ini, specialnya untuk tahun 2023, okey, Easy Ngaji menyediakan kita buat satu journey, okey, satu perjalanan sebab orang kata nak melalui Ramadan punya bulan tu, orang kata kita nak betul-betul bersedia. Kita nak betul-betul all out, okey. Jadi insya-Allah minggu ni tuan-tuan dan puan, kita sedang bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan sedang bersama dengan saya adalah di sini. Kita dalam slot edisi Jom Kenal Surah. Jom Kenal Surah. Jadi hari ni kita akan belajar ataupun saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan tentang surah
al-'as. Wal-'as. Demi masa. Okey? Jadi kita akan melihat kepada surah ini and then minggu depan bersama dengan Cik Elmi, bukan saya. Okey? Bersama dengan Cik Elmi kita akan belajar satu surah yang sangat sinonim dengan bulan Ramadan, iaitu surah Al-Qadr. Jadi surah Al-Qadr ini adalah tentang malam Lailatul Qadr. Okey. And then hari ini hari Selasa. Okey, pagi. Dua ni pagi, tuan-tuan dan puan. Mungkin ramai yang tak dapat join pagi, betul? And then insya-Allah minggu depan, okey, pada hari Khamis, tuan-tuan dan puan akan bersama dengan Ustaz Hadi, okey, untuk pada waktu malam, okey, 16 Mac kita akan bedah surah. Surah apa? Surah Al-Asr yang kita akan bincangkan sebentar lagi. And then baru kita akan masuk kepada refleksi surah. Apa bezanya Encik Irfan? Jom kenal dengan refleksi surah ni. Ada banyak beza dia sebenarnya. Jom kenal ni kita tengok surface je. Kita overview dahulu. Okey, kita nak kenal dia ni duduk dekat mana, dia ni surah yang keberapa, bila turutan wahyunya, apa lagi, apa hikmah penurunan surah ni, apa tema dia, apa nama surahnya. And then bila kita nak pergi kepada refleksi, kita go more deep. Kita pergi lebih dalam lagi dan kita nak kaitkan dengan diri kita sendiri. Kita nak kaitkan dengan diri kita sendiri. Surah tu, ayat tersebut, apa kaitannya dengan diri kita? Bila kita belajar sesuatu tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran, what should we do? Apa sebenarnya yang kita nak buat untuk upgrade diri kita untuk jadi lebih baik, insya-Allah. Itulah dia refleksi surah. Okey? Jadi, perjalanan waktu Ramadan ni tidak lain tidak bukan, tuan-tuan dan puan, akan membawa kepada satu program pada bulan Ramadan ini, iaitu terapi jiwa. Saya cerita siap-siap. Terapi jiwa. Okey? Tapi saya tak ada cerita terapi jiwa tu apa. Just nak tuan-tuan dan puan tahu. Ini kiranya perjalanan kita untuk menuju Ramadan. Okey? Dah. Jom. Itulah dia sedikit tuan-tuan dan puan. Angka makin meningkat Alhamdulillah. Jom bantu kami untuk like, bantu kami untuk share, insya-Allah. Sama-sama kita mendapat manfaat yang sebaiknya. Saya rasa tuan-tuan dan puan mesti dah tak sabar. Tuan-tuan dan puan mesti dah tak sabar, betul tak? Untuk kita kenal dengan surah Al-As. Sekejap saya buka dahulu. Okey, dah ready ke? Baik, untuk tuan-tuan dan puan yang kita akan melihat ni nanti, okey, iaitu nota yang ada di tangan saya ni. Okey, nota yang saya akan tunjukkan sebentar lagi ni. Okey, ada yang tak pernah nampak ke ataupun tak tengok ke, tak pernah tahu ke dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok, tuan-tuan dan puan boleh join group. Kita dah sediakan dua group WhatsApp, iaitu group Ramadan 1 dengan group Ramadan 2. Ada dua, satu dengan dua. Perlu ke masuk dua-dua Encik Ifan? Tak perlu, masuk salah satu je. Okey? Masuk salah satu je. Satu tu saya yang akan bagi info, satu lagi Encik Nazifah yang akan bagi info. Jadi dalam tu lah kita letak segala nota, kita letak segala rakaman. Jadi kena join group WhatsApp tu. Group WhatsApp je, senang je, group WhatsApp je. Jadi tuan-tuan kena join group WhatsApp tersebut. Boleh? Kalau siapa yang nak nota dengan rakaman lah. Okey? Dan edisi yang malam tu nanti kita akan buat dekat, kita akan bagi link tu dalam group tersebut. Sebab yang malam tu adalah menggunakan Zoom. Baik, jom. Tanpa buang masa lagi, let's go. Okey, inilah dia pengenalan surah Al-As. Okey? Jadi nama pun jom kenal. Jadi kita nak kenal lah dahulu dengan surah ni. Boleh ke boleh? Siapa yang dah betul-betul bersedia ni? Dah siap dengan buku nota, dah siap dengan pen, dah betul-betul orang kata duduk pun dah selesa. Siapa yang betul-betul dah bersedia? Komen sedia. Sedia, 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 sedia. Macam tu. Okey? Baik. Okey, Alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa lagi, insya-Allah untuk lebih memberkati kita punya live, kita punya majlis pada pagi ini, insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Puan Azizah, saya masih lagi live di Hospital KPJ Ipoh. Moga dipermudahkan urusan puan, insya-Allah. Okey. Dekat bawah ni tuan-tuan puan nampak tak tulisan dengan bergerak ni? Kita ini tajuk kita supaya sahabat-sahabat kita yang masuk kemudian nanti tahu kita punya tajuk. Okey, and then nampak dia tulis sertai grup Dr. Ramadan terus ke www.easyngaji. Saya tertype double tu. .com terapi jiwa. Ah, kita edit sikit. Easy Ngaji tu ada double S pula. Okey. Okey, baik. Jom kita mulakan. Bismillah. Jadi kita akan pergi kepada pengenalan surah Al-As. Jom kita tengok benda yang paling basic. Okey. Benda yang paling basic iaitu kita nak tengok kepada info surah. Jadi, surah ini adalah surah Makkiyah. Kalau surah Makkiyah, apa jawapannya, tuan-tuan dan puan? Yang dah biasa ikut Jom Kenal kita pada bulan Feb hari tu. Kalau surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Maksudnya sebelum peristiwa hijrah baginda dengan para sahabat ke Madinah. Jadi inilah surah-surah yang maksudnya sebelum peristiwa itulah. Jadi surah Al-Asr turun sebelum peristiwa hijrah. Jumlah ayat berapa? Pasti semua tahu. 3 sahaja ayatnya. Okay. Jumlah kalimah adalah 14 dan jumlah huruf adalah 68. Simple je. Tuan-tuan, jelas? Okey. Bila-bila pun boleh rujuk. Okey. Jom kita tengok dalam susunan di dalam mushaf. Susunan di dalam mushaf ni maksudnya susunan yang ada di dalam Al-Quran. Okey. Susunan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran tu, itulah susunannya. Jadi surah sebelum surah Al-Asr ni adalah surah Al-Takatsur. Lepas tu surah yang selepas tu adalah surah Al-Humazah. Jom kita cerita sikit pasal surah Al-Takatsur dengan surah Al-Humazah ni. Sebab apa? Sebab ada perkaitannya. Ada hubung kaitnya. Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Kamu telah dilalaikan daripada mengejar amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, apa lagi? Pangkat dan pengaruh. Jadi dalam surah ni, ayat yang pertama, Al-Hakumut Takatsur menceritakan tentang ni berlumba-lumba ni, bekerja-kerja melumba harta ni. Untuk apa? Macam tu. Bekerja-kerja untuk mengumpul harta ni untuk apa? Nak simpan untuk apa? Jadi ini sebelum surah Al-Asr. Sebab surah Al-Asr ni menceritakan tentang masa. Menceritakan tentang kerugian. Siapakah manusia yang rugi? Okey. Baik. Dapat ke dalam papan? Jelas ke? Jadi dekat surah Al-Takatsur ni, okey, manusia ni bekerja-kerja. Tertinggal A pula. Bekerja-kerja mengumpul harta. Dalam surah Al-Humazah pula, okey, kita zoom sikit. Dalam surah Al-Humazah pula menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang, macam besar sangat. Menceritakan tentang orang yang suka mengeci. Orang yang suka keji orang. Orang yang suka mencaci orang. Yang tidak menjaga lidah. Jadi dalam surah Al-Humazah ni juga turut menceritakan tentang orang yang mengumpul harta. Orang yang mengumpul harta. Tetapi dalam surah Al-Humazah ni lebih jelas Allah menceritakan tentang kemusdahan. Menceritakan tentang kemusdahan bagi orang yang mengumpul harta ni semata-mata untuk dunia. Okey? Jadi apakah kemusdahannya? Adalah neraka Al-Hutamah.
Nampak ke saya tulis ni? Saya tulis bawah lah. Nampak jelas sikit. Api yang menjulang-julang sampai ke hati. Api yang menjulang-julang. Saya rasa tulisan besar sangatlah. Ni okey sikit. Okey, dapat? Yang suka mengumpat orang lain, betul? Betul, betul. Surah At-Takasur banyak mengingatkan siapalah kita. Banyak muhasabah diri, jangan terkabur. Yes. Betul? Jadi ini dua surah. Nak membayangkan tuan-tuan dan puan. Okey, macam ni. Surah sebelum, okey, saya besarkan muka saya sikit. Okey, cuba tuan-tuan dan puan bayangkan. Okey, surah sebelum iaitu surah At-Takasur menceritakan tentang bekerja-kerja mengumpul harta. Bekerja-kerja mengumpul harta. Sebab dekat surah Al-As menceritakan tentang manusia yang rugi. Okey? Manusia yang rugi kecuali siapa golongan yang beruntung. Okey? Lepas tu surah Al-Humazah pula menceritakan tentang dah lah kumpul harta, caci orang, kumpat orang dan sebagainya. Kemusnahan nanti adalah neraka Al-Hutamah. Api yang menjulang-julang sampai ke hati. Nampak tak kesinambungan hubung kait antara tiga surah ni? Surah Al-Takatsur, surah Al-As dan surah Al-Humazah. Jelas? Dapat? Dapat tak tiga surah ni, hubung kait tiga surah ni? Ini secara orang kata overview lah tuan-tuan dan puan. Overview. Nanti kita akan pergi lebih dalam lagi. Okey. Cun. Dapat. Cantik. Jadi surah ni adalah surah yang ke-103. Muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ke-601, juzuk 30. Untuk jom kenal ni memang kita banyak membincangkan tentang juzuk 30. Bunyi apa tu? Sekejap saya padam. Okey. Cantik, dapat jelas. Alhamdulillah. Okey. Selesai kat situ. Selesai dekat situ. Barulah kita pergi tengok kepada susunan turutan penurunan. Ataupun kita panggil senang cerita susunan wahyu. Turutan penurunan ataupun senang cerita kita nak faham adalah susunan wahyu. Okey. Saya perlu jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada semua. Okey. Apa yang dimaksudkan tentang turutan penurunan ini? Turutan penurunan ini, okey, adalah daripada kita ambil daripada riwayat-riwayat yang kuat lah. Okey. Riwayat yang kuat. Dan saya pun merujuk kepada satu buku iaitu Kompas 114 yang disusunkan oleh Ustaz Syahari. Okey, baik. Dekat sini, apa yang nak dimaksudkan turutan wahyu ini adalah dia bukannya sekaligus. Contohnya kita ambil apa? Ni lah. Okey, kita ambil contoh surah Al-Syah surah Al-Syah ni turun dulu. Lepas tu barulah surah Al-As ni turun. Maksudnya surah Al-Syah ni turun sampai habis, surah Insyirah ni turun sampai habis, barulah surah Al-As ni turun pula. Tidak. Dia maksudnya permulaan. Ayat permulaan daripada surah tersebut turun. Dia dah dikira turutan wahyu. Dapat tak? Contohlah, itu kalau kita ambil surah pendek. Kalau kita ambil surah Al-Baqarah kan ada pecahan-pecahannya. Ayat sekian-sekian turun bila, ayat sekian-sekian turun bila kan. Dia tak turun surah Al-Baqarah tu terus satu surah macam tu. Tidak. Tetapi surah Al-Baqarah tu turun start waktu bila. Gitu. Jadi surah Al-As ni turutan wahyunya adalah yang ke-13. Dia start turun adalah surah yang ke-13. Okey. Dia turun selepas surah Al-Syar ataupun kita panggil dia surah Insyirah. Ada rekod tak ni Ustaz Irfan? Ada. Ada. Okey. Jadi dia turun selepas dia turun surah maaf. Dia turun selepas ni. Okey. Dia turun selepas surah Al-Syar. Dia turun sebelum surah Al-Adiyat. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Susunan dia macam ni.
Surah Al-Syarr, Surah Al-As dan Surah Al-Adiyat. Inilah susunannya. Jadi ini 12, ini 13, ini 14. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Kenapa kita nak tengok turutan wahyu ini? Kenapa kita nak tengok turutan penurunan ini? Sebab dia ada berkait juga dengan hubung kait. Maksudnya kita nak melihat pada situasi itu. Kita nak melihat situasi itu pada waktu itu. Masyarakat, apakah fenomena ataupun apakah situasi yang dihadapi oleh masyarakat Quraisy? Apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam? Dan apa yang sedang dihadapi oleh baginda? Okey? Barulah kita faham, oh kenapa surah ni turun waktu ni. Gitu. Kita boleh kaitkan dengan situasi. Okey? Okey, baik. Tiba-tiba ada orang ketuk pula kat belakang ni. Okey, baik. Jom kita tengok pada fasa penurunan surah ni. Lepas tu kita tengok surah sebelumnya, surah Al-As. Boleh, tuan-tuan? Jom. Fasa penurunan ni. Fasa penurunan ni. Okey? Fasa penurunan surah ini adalah ketika mana fasa yang kedua, iaitu pada tahun 4 ke 5 kenabian. Tahun 4 ke 5 kenabian. Dia adalah 2 tahun pertama dakwah secara terus terang. Sebelum tu jadi apa? Dakwah secara sembunyi. Kita kena faham fasa ni. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Seorang yang digelar Al-Amin. Okey, baginda digelar, Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin. Okey, kenapa? Dengan sifat dia, dengan sifat baginda yang bercakap benar, tidak menipu, berjual beli pun berjual beli dengan sah. Kan? Orang lain berjual beli ada tipu daya lah dan sebagainya. Ada riba dan sebagainya. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa orang suka berjual beli dengan Nabi Muhammad? Sebabnya baginda ni sangat jujur. Okey. Sangat orang kata menjaga amanah tu. Baik. Okey, jelas? Jadi bayangkan seorang yang digelar Al-Amin, lalu baginda mengaku baginda adalah seorang rasul di Bukit Safa. Okey, bayangkan waktu itu baginda terus mengaku baginda adalah seorang rasul di Bukit Safa. Situasi lebih kurang macam ni tuan-tuan puan. Dia cerita dia tak adalah tepat, saya tak ingat cerita tepatnya. Tetapi situasi lebih kurang begini. Tuan-tuan puan bayangkan, ketika baginda berada di Bukit Safa, baginda mengumpulkan masyarakat Quraisy ketika itu. Bayangkan baginda bertanya sebegini. Jika aku mengatakan ada sekelompok tentera berkuda yang ada di belakang gunung ini, di belakang bukit ini yang akan menyerang Mekah, adakah kalian percaya? Adakah kalian percaya? Jadi, semua masyarakat Quraisy yang ada ketika itu, okey, mereka mengatakan, ya kami percaya. Mana mungkin kami tidak percaya sedangkan kau Al-Amin yang bercakap benar kan? Engkau Al-Amin, kau sentiasa bercakap benar. Mereka mengatakan sedemikian. Tetapi, lalu baginda mengatakan, jika, maaf, macam mana ayat dia? Kiranya selepas itu, saya tak ingat ayat penuhnya. Selepas itu, baginda mengaku baginda adalah Rasul yang menyampaikan risalah yang benar untuk taat kepada Tuhan yang benar. Lalu ketika itu, masyarakat Quraisy terus menentang. Sedangkan baginda bertanya sebelum itu, kalaulah ada tentera sebelum yang ada di belakang gunung ni nak menyerang, kalian percaya tak? Mereka kata mereka percaya. Tetapi apabila baginda mengaku menjadi seorang rasul,
membawa satu risalah yang benar untuk menyembah Tuhan yang benar, iaitu Allah. Lalu masyarakat Quraisy terus menentang. Tambah-tambah Abu Lahab mengatakan, "Celakalah engkau, wahai Muhammad." Begitu. Nampak tak bagaimana seseorang yang betul-betul dipercayai, bayangkan tuan-tuan, seorang yang betul-betul dipercayai lalu membawa satu kebenaran pun masyarakat menolak. Begitu. Boleh bayangkan tuan-tuan bagaimana bagaimana walaupun baginda ni seorang yang dipercayai, bagaimana baginda ni datang yang daripada keturunan yang baik, iaitu keturunan Abdul Muttalib, lalu ditentang apabila cuba untuk membawa agama Islam. Lalu berlakulah peperangan mulut dan kempen untuk memburukkan Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab tak nak tinggal, tak nak tinggal agama nenek moyang. Bayangkan masyarakat Quraisy ketika itu hidup di dalam kejahilan selama 300 tahun. Okey? 300 tahun. Utusan yang terakhir adalah Nabi Ismail. Kan? Jadi diutuskan Nabi Muhammad. Jadi 300 tahun bayangkan tuan-tuan hidup di dalam kejahilan. Mereka ni sesat. Mereka ni terus mensyirikkan Allah dan sebagainya. Sedangkan agama Nabi Ibrahim telah hidup di dalam negeri Mekah sebelum ini. Okey. Jadi, mulalah kempen untuk memburukkan Rasulullah. Tetapi, kempen itu seolah-olah tidak berjaya. Sebab apa? Sebab semakin lama, semakin membesar. Semakin lama, semakin membesar agama Islam itu. Jadi, bangsawan-bangsawan Quraisy ni, kita tahu Abu Lahab, kan? Dan ramai lagi sahabat pula, maaf. Dan ramai lagi bangsawan-bangsawan Quraisy ni, kan? Mereka ni terus-menerus untuk memburukkan Rasulullah SAW. Bukan sahaja memburukkan Rasulullah, memburukkan agama yang disebarkan, iaitu agama Islam. Jadi kita faham keadaan waktu ini, keadaan yang sangat-sangat, orang kata sangat-sangat kritikal lah. Sangat-sangat kritikal. Jadi surah Al-As ni turun pada waktu ini nak mengatakan, rugilah manusia. Rugilah manusia. Yang tidak nampak kepentingan waktu itu. Okey. Dapat tak tuan-tuan? Situasinya, fasa ni, dapat tak kaitkan dengan surah Al-As ni? Okey? Kita tak pergi lagi kepada tema, kita tak pergi lagi kepada awalan dengan akhiran surah ini. Tapi tuan-tuan sedia maklum, surah Al-As ni adalah surah yang menceritakan tentang kepentingan waktu. Manusia ini sangat-sangat rugi. Manusia ini sangat-sangat rugi. Nampak tak kesinambungan surah Al-As ni dengan fasa ketika ini? Okey? Baik. Jadi kita tengok dulu surah yang sebelum surah Al-As dengan surah yang selepas. Ini surah selepas ni tuan-tuan. Saya lupa pula letak ni. Ini surah selepas. Okey. Ini surah sebelum. Gitu. Jadi surah Al-Syar ataupun surah Insirah ini, dia bermaksud kelapangan jiwa. Bermaksud kelapangan jiwa dan kemudahan menerima kebaikan. Okey? Ketika ini, baginda. Ketika ini, bayang ketika ini, fasa ketika ini, baginda struggle. Para sahabat pun struggle. Abu Bakar, Siddiq dan sebagainya. Ketika ini adalah fasa yang mana Umar Al-Khattab dengan Hamzah Abdul Muttalib tidak lagi memeluk Islam. Selepas itu baru memeluk Islam. Fasa yang ketiga. Okey? Kiranya umat Islam ketika itu agak kecil. Mereka ni tak ada orang-orang yang hebat bersama dengan mereka ketika itu lagi. Selain Abu Bakar Al-Siddiq. Selain sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi ketika ini orang kata struggle tu benar lah tuan-tuan. Benar. Sangat-sangat kritikal ketika ini. Sangat-sangat genting. Lalu Allah turunkan surah Asy-Syar ni. Nak mengatakan nikmat yang terbesar adalah kelapangan jiwa. Bukankah baginda sudah dicuci hatinya? Sudah dilapangkan jiwanya untuk terhindar daripada syaitan-syaitan, untuk terhindar daripada hawa nafsu. Jadi bersabar dan bertenanglah. Okey, sabar dan bertenang. Kenapa sabar dan bertenang? Allahu Akbar.
Sabar dan bertenanglah dalam kesusahan yang dihadapi. Sebab apa? Kesenangan akan datang bersama. Setiap kesukaran, setiap kesusahan akan hadirnya kemudahan, akan hadirnya kesenangan. Setiap kesukaran, setiap kesusahan akan hadirnya kesenangan, akan hadirnya kemudahan. Yang ini surah ni kita dah ceritakan dulu. Siapa yang ikut Jom Kenal pada bulan Februari bulan lepas, okey. Kita dah cerita dah. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah join group waktu Ramadan tu nanti kita akan berikan rakaman. Tuan-tuan dan puan saya dah ceritakan dengan lebih lanjut lagi lah tentang surah ni. Dan surah ni pun nanti kita akan buat refleksi. Okey? Jadi itulah dia. Maksudnya baginda janganlah baginda gusar, janganlah baginda rasa macam susah ketika itu. Sebab apa? Allah kata nanti akan hadirnya kemudahan, nanti akan hadirnya kesenangan. Okey? Jelas? Ah, Lepas tu turunlah surah Al-As menceritakan tentang manusia yang rugi, yang menghabiskan masa. Lalu turunlah tentang surah Al-Adiyat. Turunlah surah Al-Adiyat. Kita tahu surah Al-Adiyat ini berkait dengan kuda. Nampak saya dah letak dah kuda kat sini. Okey? Berkait dengan kuda. Kuda apa? Kuda perang. Okey. Jadi, tema surah ni adalah menceritakan tentang pengetahuan Allah yang tiada batasan. Dia mengetahui setiap niat dan perbuatan manusia. Allah mengetahui siapa yang membelanjakan hartanya ke jalan kebaikan atau sebaliknya. Okey, baik. Jadi Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan kuda perang. Ha. Jadi situasi masyarakat jahiliah ketika dulu, okey, ketika dahulu adalah apa-apa je perang. Apa-apa je berperang untuk dapatkan harta, apa-apa je berperang untuk dapatkan title, untuk dapatkan kawasan dan sebagainya. Jadi Allah bersumpah atas perkara yang berkait rapat dengan masyarakat jahiliah ketika itu. Okey? Jadi Allah bersumpah dengan kuda perang. Jadi kuda perang ni dia tangkas. Kita bukan tengok kuda yang buat show ke, kuda yang dalam Olimpik ke, tidak. Ini kuda perang. Kuda yang gagah. Kuda yang besar, gagah, laju. Okey? Jadi kuda perang ni tangkas berlari. Dan kuda perang ni selalu mengikut arahan tuannya. Walaupun kena rempuh lah. Walaupun kena berperang lah. Okey? Jadi dia kiranya tangkas berlari. Tangkas lah. Dia macam kita boleh katakan macam shoo, macam tu. Dia meluru, dia pergi tu memang betul-betul pergi. Macam tu. Okey? Jadi dia berkait rapat. Dia berkait rapat dengan apa tuan-tuan dan puan? Dia berkait rapat dengan hari kiamat. Hari kiamat ni dianalogikan, dikait rapatkan dengan kuda perang. Maksud kata apa? Dia datang nanti secara tiba-tiba dan waktu tu tak ada yang mampu menghalang. Kuda perang ni tuan-tuan dan puan, kalau dia datang merempuh, kita bayang kan kalau kita tengok movie-movie yang berperang zaman-zaman dulu ni kan, kita ada juga movie-movie yang berkait rapat. Movie apa? Kalau dulu saya ada juga pernah tengok, kita ada movie Umar Al-Khattab, kan. Tengok situasi perang ketika itu. Maksudnya rempuh betul. Kuda ni rempuh terus manusia-manusia yang ada dekat bawah ni. Maksudnya tak ada siapa pun yang boleh halang. Tak ada siapa-siapa boleh berhentikan kuda tu. Tak ada. Itulah nak dikaitkan dengan hari kiamat yang nanti datang, tak ada siapa pun yang mampu menghalang, tak ada siapa pun yang orang kata dapat jangka. Dia akan hari kiamat dah. Okey? Jelas? Tuan-tuan masih okey ke? Terlalu banyak ke poin-poinnya? Komen sikit. Okey. Risau pula saya.
Saya nampak orang yang sama je komen ni. Kalau tuan-tuan nampak okey, komen okey. Ada yang kata line sangkut. Okey. Ada yang baru masuk. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita nak check dulu tuan-tuan dan puan. Masih okey, alhamdulillah. Fokus mendengar, alhamdulillah. Okey, baik. Jom kita sambung. Jadi, kuda perang ni berkait rapat dengan hari kiamat. Jadi, kalau kita lihat kuda perang ni sepatutnya digunakan untuk apa yang kita nak gunakan untuk ni? Untuk berperang lah. Tetapi adalah untuk berjihad. Berjihad kepada Allah. Okey, berjihad kepada Allah. Tetapi manusia mengabaikan tuntutan tersebut. Manusia mengabaikan tuntutan tersebut. Maaf Tuan Irfan, saya mohon keluar dulu sebab ada urusan. Tak apa. Moga dipermudahkan. Okey. Jadi, kuda perang ni sepatutnya digunakan untuk berjihad kepada Allah. Tetapi, manusia abaikan. Manusia menggunakannya untuk berperang. Untuk apa? Untuk mengutip harta. Untuk mengumpul harta. Untuk dapatkan kekayaan. Untuk dapatkan title. Untuk pengaruh kawasan dan sebagainya. Ketika itulah. Okay? Kita membayangkan ketika itu. Masyarakat jahiliah ketika itu. Bukan kita nak menceritakan tentang perang yang dibawa oleh baginda. Seperti perang Badar ke perang Uhud dan sebagainya. Tidak. Itu adalah perang untuk menyebarkan agama Islam. Maksudnya digunakan dengan jalan yang betul, iaitu berjihad kepada Allah. Tetapi kita nak mengatakan manusia yang memfokuskan perang itu adalah untuk mengumpul harta, membelanjakan harta untuk diri sendiri, untuk dunia, kan? Jadi, salahlah. Itulah nak ceritakan dalam surah Al-Adiyat ni. Jadi Allah menjelaskan kebaikan orang yang menggunakan dalam surah ni. Jadi Allah menjelaskan kebaikan kepada orang yang manfaatkan. Okey. Jadi Allah menjelaskan kebaikan kepada orang yang memanfaatkan. Tuan Zainuddin kata bagus juga kita dapat memahami maksud ayat tersebut. Nak baca malas sangat. Itulah kan. InsyaAllah kita sama-sama lakukan untuk kita memahami setiap ayat dalam Al-Quran. InsyaAllah. Moga Allah izinkan dan Allah lancarkan perjalanan kita. Okey, balik. Jom. Jadi inilah dia surah sebelum. Okey. Tentang apa? Surah selepas tentang apa? Sebab sebelum surah Aisyah ini adalah surah Duha. Nampak tak perjalanan dia tuan-tuan dan puan? Situasi ini. Situasi yang dihadapi oleh baginda. Oleh masyarakat jahiliah ketika itu. Kita nampak. Ini kita nak overview hubung kait dulu tuan-tuan dan puan. Antara surah dengan surah. Tadi kita dah tengok dekat atas ni, kita tengok yang susunan di dalam mushaf. Okey, kita tengok susunan di dalam mushaf banyak berkait tentang mengejar harta. Okey. Dekat di sini pula kita tengok hubung kait dengan penurunan wahyu. Berkait rapat dengan pasal penurunan surah ni. Okey. Dapat tuan-tuan puan? Alhamdulillah. Jadi jom kita tengok. Baru kita masuk kepada surah Al-As. Okey. Baik. Menurut Al-Asfahani. Daripada sudut bahasa. Al-As ini bermaksud perahan. Al-As ini bermaksud perahan. Apa yang berkait dengan perahan tu? Sekejap lagi kita tengok. Dia ada hubung kait dengan selepas ni. Okey.
Di dalam surah, daripada sudut istilah pula, daripada sudut istilah. Saya lupa letakkan ini, daripada sudut istilah. Okey, jadi Allah bersumpah dengan waktu. Okey, kita stop dekat situ dulu. Allah bersumpah dengan waktu. Wal demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kan? Betul tak? Sumpah dengan eh, sumpah dengan masa. Sumpah dengan waktu. Yes, samalah tu. Sumpah dengan waktu, sumpah dengan masa. Yes, sama. Okey? Ah, dapat tak dulu? Allah bersumpah dengan masa. Waktu tu lah. Makhluk. Masa ni makhluk masa ni makhluk. Jadi, dalam sudut istilah juga, sebenarnya, waktu ini ataupun masa ni, okey, berkait rapat dengan waktu asar. Dapat? Berkait rapat dengan waktu asar. Kenapa asar? Dalam nota dah ada dah jawapannya. Kenapa asar? Jom kita tengok. Kenapa Allah mengkhususkan waktu asar itu? Kenapa Allah mengkhususkan waktu asar itu? Kenapa waktu asar? Okey. Ketika ini, masyarakat jahiliah ataupun ketika itulah, okey, peniaga memerah. Ni yang tadi kita kata daripada istilah bahasa tadi, perahan kan. Memerah. Bukan memerah seperti jus tu. Okey, memerah buah orang untuk dapatkan jus tu. Tidak. Tetapi kita ni kerahkan segala tenaga kita, keringat kita, okey, dan sibuk sepanjang waktu siang. Siang kita buat apa? Kita bekerja, betul tak? Kita bekerja. Kita ada banyak hal-hal duniawi yang kita uruskan. Tetapi kita khususkan kepada masyarakat jahiliah ketika itu, apa yang dibuat waktu siang itu adalah berniaga, buka pasarnya, jual belinya, berdagangnya dan sebagainya. Okey? Apabila tiba sahaja waktu asar, apa yang peniaga ini lakukan? Mereka mengira hasil perniagaan pada waktu asar. Aku ni untung ke rugi? Aku ni untung ke rugi? Daripada segi apa? Untung rugi ni? Daripada segi materialistik. Kira-kira lah. Kita ni pun buatlah kira-kira. Oh, hari ni aku untung. Untung besar. ha, Wang besar, wang besar. Gitu kan. Kalau rugi, hari ni aku rugi dah. Banyak habis wang dah. Kan? Jadi, daripada segi materialistik, mengira untung dan rugi. Waktu bila? Waktu asar. Sehingga lupa. Sehingga lupa. Jom kita ambil dengan realiti pada waktu ini, tuan-tuan dan puan. Sekarang tutup kedai bukan waktu asar dah. Sekarang tutup kedai waktu malam. Lagi lama. Kan? Analoginya tuan-tuan dan puan. Siang ni, waktu siang ni. Okay? Waktu siang ni, kita banyak menghabiskan masa dengan hal dunia. Hal dunia. Dan ketika waktu asar, apa yang kita buat? Kita baru habis kerja. Kita berpusu-pusu nak balik. Betul tak? Kan? Kedai-kedai pun baru nak tutup. Kan? Jadi, asar ni sering dilupakan. Asar ni sering dilupakan. Sebab siang kita dah habiskan dengan pelbagai perkara dekat dunia. Betul tak? Dan asar ni seolah-olah sering dilupakan. Sedangkan asar ini adalah pemisah antara siang dan malam. Antara siang dan malam. Kenapa? Apa kaitan dengan waktu malam?
Malam adalah untuk kita berehat. Dan malam adalah untuk kita tidur. Kita tidur tu kita buat apa? Ha, kita tidur tu kita buat apa tuan-tuan dan puan? Cuba jawab. Kita tidur tu adalah kita mati. Kita tidur tu adalah kita mati. Memanglah esok tu kita bangun. Esok tu kita dihidupkan semula. Okey? Kita tidur tu adalah kita mati. Jadi siang ke malam. Di saat kita di antara pemisah untuk siang ke malam tu, kita lupa untuk berkira-kira. Berkira-kira tentang apa? Kira-kira tentang apa tuan-tuan dan puan? Kira-kira tentang amalan kita. Berkira-kira tentang amalan kita. Apa yang aku dah buat hari ni? Aku dah buat apa hari ni? Aku dah solat. Aku dah buat amal apa? Aku dah sedekah ke? Dan sebagainya. Yes, malam memang kita fokus untuk ibadah. Maghrib dengan isyak. Dan kadang-kadang kita duduk, baca Quran dan sebagainya. Tetapi pada waktu siang, ibadah apa yang kita dah buat? Adakah sekadar kita mengejar dunia semata-mata mengejar dunia tanpa kita memikirkan manfaat yang kita sudah berikan? Apa yang sudah kita sebarkan? Apa yang sudah kita berikan? Adakah kerja kita ini sekadar kerja untuk mendapat makan ataupun kerja kita menjadi ibadah? Di mana? Di manakah waktu kita kira-kira tu? Seolah-olah asal tu sering dilupakan. Asal itu sering dilupakan. Dekat situlah nak menunjukkan masa kita sangat pendek dah. Ini. Tuan-tuan puan dekat sini. Kan? Dekat sini, masa kita ni pendek je. Kita tak tahu bila kita mati, betul tak? Kita tak tahu bila kita mati. Tapi sebenarnya, signal untuk kita mati tu waktu malam. Signal untuk kita mati, waktu malam. Kita tak tahu kita ni akan bangkit semula ke ataupun tidak. Tetapi waktu malam itulah kematian kita. Kita tak tahu kematian kita yang sebenar, tetapi kematian kita yang sudah dihadirkan setiap hari tu, kita tak nampak. Kita lupa. Rugilah manusia. Walas demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam kerugian. Sebab apa? Berkira-kira dengan hal materialistik. Berkira-kira dengan aku dah buat apa. Tetapi kita lupa amalan kita yang apa yang kita dah lakukan, kita lupa dengan apa yang kita dah buat. Jadi, untuk waktu yang singkat ini, di saat kita perlu untuk berkira-kira dengan amalan kita, okey? Saat waktu yang singkat ni, daripada asar nak ke maghrib ni, kan? Di saat inilah perlunya kita kerah balik, perahan. Memerahlah keringat kita untuk apa? Untuk beribadah. That's why kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan puan. Kita nak masuk bulan Ramadan ni. Yang kita kadang-kadang lupa yang waktu siang tu adalah waktu yang terbaik untuk kita all out ibadah kita. Betul tak? Kita hanya fokus waktu malam je. Waktu malam tu lah nak tarawih, waktu malam tu lah nak baca Quran, waktu malam tu lah nak solat witir, solat tahajud dan sebagainya. Tetapi kita lupa waktu siang itu adalah waktu kita beribadah juga. Waktu kita untuk memperbanyakkan amal kita. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Kan? Ramai orang lupa yang siang tu. Siang tak buat apa dan sebagainya kan. Hilang waktu yang siang berpuasa tu. Kita kan nak road to Ramadan. Kita nak menuju bulan Ramadan ni. Kita lupa yang siang tu. Daripada sahur sampai ke nak berbuka tu. Kita lupa yang siang tu. Di saat itulah, waktu inilah, waktu asar ni lah sebagai kita, sebagai petunjuk ataupun sebagai panduan untuk kita. Berkira-kiralah dengan amalan kita. Apa yang dah kita lakukan. Okay? Apa yang sudah kita lakukan. That's why Allah bersumpah dengan demi waktu. Sebenarnya khusus daripada segi istilahnya khusus kepada waktu asar. Okey? Khusus kepada waktu
Asa. Dapat sesuatu tak? Dapat dapat belajar sesuatu yang baru tak tuan-tuan dan puan? Selama ni kita fikirkan hanya demi waktu sahaja, tetapi dia lebih fokus kepada waktu asar. Okey. Kalau dapat sesuatu tulis dapat. Sebelum kita masuk tema surah. Tema surah awalan dan akhiran, lepas tu kita masuk kepada fadilat. Okey. Sikit je lagi ni tuan-tuan dan puan. Sikit je lagi insya-Allah. Jadi tema surah kita akan habis sebelum 10.30 insya-Allah. Okey. Okey, tema surah adalah perintah supaya manusia ini memerah keringat mereka dan memanfaatkan umur mereka. Jadi umur setiap manusia ni berbeza, kan? Tak ada siapa tahu dia dapat hidup sampai bila. Ada yang meninggal 20-an, ada yang meninggal 30-an, ada yang meninggal 50-an, ada yang meninggal sampai 90 lebih baru meninggal, dan sebagainya. Tetapi kiranya memanfaatkan umur ni adalah menjadikan setiap umur yang kita hidup ni adalah untuk manfaat yang baik-baik. Kerahlah tenaga kita ni, kerahlah masa kita ini untuk kita lakukan yang sebaiknya. Manfaatkan dengan apa? Amal soleh dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Masa yang berlalu tidak akan boleh dipatah balik. Masa yang berlalu tidak akan boleh dikembalikan. Jadi kita gunakanlah masa yang ada ni, masa yang ada dan masa yang akan datang ni untuk manfaat. Untuk manfaat sebaiknya. Semalam siapa yang share? Saya lupa dalam grup apa? Yang siapa boleh komenkan? Saya lupa dalam grup community ke? Berkait dengan masa tu. Yang ramai tulis deep tu. Siapa yang ada dalam grup community? Komen sikit. Saya tak ingat ayat dia. Memang deep pun. Berkait dengan masa. Okey, sementara sahabat kita tuliskan ataupun tim saya tuliskan, jom kita tengok kepada awal dan akhir surah. Okey, awalan dan akhiran surah. Okey, tuan-tuan dan puan, bila kita melihat mana-mana surah, okey, bila kita melihat mana-mana surah, kita tengok awalnya, kita tengok akhir. Okey, apa yang dimaksudkan dengan awalan surah? Awalan surah ni tak semestinya ayat pertama. Tak semestinya ayat pertama dan tak semestinya ayat kedua. Dia maksudnya konsep utama ataupun mesej awal dalam surah ni tentang apa. Tapi untuk surah Al-As ni memang sah-sahlah ayat pertama ni tuan-tuan dan puan. Sebab kita ada 3 ayat je. Kita tak lari. Okey? Kita tak lari daripada orang kata terlampau jauh sangatlah. Kalau kita ambil surah-surah yang panjang sikit seperti contoh surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, nampaklah awal dia mesej lain, ujung dia mesej lain. Nampaklah dengan lebih jelas antara dua bahagian tersebut. Okey? Jadi awalan surah ini Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan masa. Apabila Allah bersumpah, makna kata apa? Dia adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat penting. Nak menunjukkan apa? Yang usia manusia ni pendek je. Kita rasa dah lama dah. Sedangkan kehidupan dekat akhirat nanti lebih lama. Kita rasa hidup dekat dunia ni dah lama dah. Sedangkan kehidupan dekat akhirat nanti lebih lama. Jadi usia manusia ni pendek je. Dan macam saya ceritakan tadi, waktu asar ni adalah pemisah untuk siang ke malam. Dia waktu asar ni lah pemisahnya. Analoginya apa tuan-tuan puan? Apa yang nak kita faham analogi daripada waktu asar ni adalah siang ke malam? Analoginya adalah untuk kita faham yang selepas dunia ni adanya akhirat. Janganlah lupa. Janganlah lupa yang lepas dunia ni nanti akan ada pemisah, okey, yang untuk kita menuju kepada alam akhirat. Jadi kerugianlah buat manusia yang tidak mengikut apa yang telah Allah perintahkan. Jadi dia rugi dekat mana? Dia rugi dekat dunia, dia rugi dekat akhirat. Dua-dua rugi. Dua-dua rugi.
Okey. Jadi Allah bersumpah dengan masa. Itu dia konsep awalnya. Okey. Akhir akhir surah itu Allah menceritakan tentang dua ciri golongan yang beruntung. Dua ciri golongan yang beruntung. Yang pertama adalah melakukan amal soleh dengan sabar. Yang kedua adalah berpesan dengan kesabaran dan kebenaran. Itu dia. Okey. Dia ni ringkas je tuan-tuan puan. Ringkas je. Sebab nanti bila? 17 Mac. Okey, kita akan ceritakan 10 hari lagi. 10 hari lagi nanti kita akan ceritakan dengan lebih detail dalam refleksi surah. Yang ni kita nak dapatkan konsep awal je. Nak dapatkan konsep awal. Okey? Jadi jom kita tengok bahagian yang terakhir. Bahagian yang terakhir. Fadilat ataupun kelebihan surah Al-Asr ni. Okey, jom kita tengok kepada hadis ni. Apabila dua orang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW bertemu, mereka berdua tidak berpisah sehingga salah seorang daripada mereka membaca kepada kawannya wal as innal insana lafi khus, kemudian memberi salam kepadanya. Riwayat Al-Tabani. Okey, dinilai sahih oleh Al-Abrani. Tuan-tuan, kuat pula saya. Bila kita baca ni? Selalu kita baca wal as ni bila? Lepas habis majlis ilmu. Betul. Siapa yang jawab tu? Lepas habis majlis ilmu. Ada dua kan kita baca, betul tak? Yang pertama adalah tasbih kafarah dan yang kedua adalah surah Al-Asr ni lah. Kita pun bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan? Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita baca kan? Lepas tu barulah masa-masa berpisah kan? Kan? Betul tak? Tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Kenapa? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa? Dah ada dah jawapan tu tuan-tuan. Dah ada dah jawapan tu. Kenapa? Okey. Sementara saya menunggu tuan-tuan puan jawapan, jawapan daripada tuan-tuan puan tu, bagi saya minum air sekejap. 1 minit je. Alhamdulillah. Baik. Tak ada jawapan lagi. Okey. Jom kita tengok. Okey. Supaya kita tidak tertipu dengan masa. Saya highlight jawapan orang Mahmud. Keberkatan masa. Okey. Baik. Jom kita tengok. Daripada hadis, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya tak masukkan hadis tu dalam ni. Nanti insya-Allah dalam refleksi surah saya akan masukkan. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu ataupun sesiapa yang duduk dalam satu majlis dan melakukan banyak salah dan silap maka sebelum dia meninggalkan majlis itu, dia menyebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu.
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon keampunan dan taubat daripada Engkau. Dapat, tuan-tuan dan puan? Rasulullah pesan sesiapa yang duduk dalam satu majlis dan melakukan banyak salah dan silap. Maksudnya tak adalah kita buat tu memang betul-betul kita buat kesalahan. Tapi kadang-kadang kita terlepas kata. Kan kita duduk dalam majlis ilmu ke, kan kadang-kadang ada benda yang kita tersilap cakap, ada benda yang kadang-kadang kita terbuat dosa, kadang-kadang kita tak tahu. Kan kadang-kadang pandangan mata kita pun melilau, kita pergi belajar dekat rumah guru kita tapi pandangan mata kita melilau tengok rumah guru kita dan sebagainya. Ada benda yang tanpa sedar kita buat. Jadi kita baca dengan tasbih kafarah dengan harapan kita supaya Allah mengampunkan dosa kita. Okey, ini step 1. Okey, ini step yang pertama. Ramai-ramai kan. Sebagai ingatan juga untuk kita. Supaya kita ingat, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku. Kalau ada salah, silap, Kau ampunkan dosa aku, Ya Allah. Kan? Macam tu. Dapat? Okey. Selesai tasbih kafarah. Lihat balik kepada hadis ini. Okey? Okey. Ada riwayat lain yang guru saya menceritakan. Okey? Sahabat ni, apabila mereka ni nak berpisah, mereka ni berpelukan seperti ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan, berpelukan dan membacakan surah Al-As. Wal-as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Membacakan di telinga sahabat. Apa tuan-tuan dan puan rasa? Tuan-tuan dan puan berpelukan dengan sahabat-sahabat yang lain sambil-sambil baca Wal-As setiap seorang. Apa tuan-tuan dan puan rasa? Komen kan. Apa tuan-tuan dan puan rasa? Okey? Dah ada dah jawapan kat situ. Ha. Okey? Apa yang tuan-tuan dan puan rasa? Sebab para sahabat ni, okey, apabila mereka ni bersama dengan baginda, apabila baginda menceritakan tentang wahyu, apabila baginda menyampaikan tentang sesuatu ilmu, okey, apabila sahabat ni bersama dengan baginda, sebelum orang kata, okey, kita dah habis ni, kita nak bersurai, masing-masing pergi buat kerja masing-masing. Ada yang nak pergi berdagang, ada yang nak pergi berkebun, ada yang nak pergi mengembala kambing dan sebagainya. Masing-masing ada pekerjaan masing-masing, betul tak? Tetapi baru habis ni majlis dengan baginda. Baru habis majlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, betul. Kan saya dah kata dah. Ada dah jawapan tu. Sebagai salah satu bentuk pesan. Sebagai salah satu bentuk pesanan. Tetapi pesanan ni dalam bentuk ayat Al-Quran. Selalu kan kita kata macam, kau, kita peluk kan? Contoh kita jumpa sahabat kita, habis je majlis ataupun habis je jumpa kat kenduri kahwin ke apa ke dan sebagainya. Kita pun peluk, kita salam, kita peluk. Tak ada dah kita baca Wal-As ni kan. Tak ada kan. Ah, tak ada kita baca Wal-As ni. Tapi kita kata, kau jaga diri betul-betul. Jaga kesihatan, jaga diri. Apa-apa kontak je. Betul tak? Kita pesan macam tu dengan sahabat kita. Okey? Tapi para sahabat ni begitu hebatnya nak pesan, okey? Bacakan ayat Quran. Nak pesan antara satu sama lain ni, nak ingatkan satu sama lain ni, dulu mana ada WhatsApp, dulu nak call ke apa ke, kan? Mana ada WhatsApp nak call ke dan sebagainya, tak ada pun. Jadi, berpelukan, pesanannya adalah demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bayangkan dalam umpan. Seolah-olah dia bercakap macam ni, engkau jangan bazir masa. Okey? Buat apa yang Allah perintah. Okey? Jaga diri betul-betul, buat apa yang Allah perintah, jangan buat apa yang Allah larang. Seolah-olah macam tu lah tuan-tuan dan puan. Seolah-olah macam tu. Tapi membacakan surah Al-As. Kau jangan jadi manusia yang rugi. Macam tu kita bisikkan dekat telinga kawan kita. Kau jangan jadi manusia yang rugi. Kau ingat betul-betul. Kau ingat betul-betul jaga perintah Allah. Kau jangan lepaskan kau jangan buat apa yang Allah larang. Macam tu lah.
Tapi the bestnya adalah para sahabat ni berpesan dengan ayat Al-Quran. Bayangkan sebelum lepas ni, sebelum pergi masing-masing ni, masing-masing nak bawa diri dengan hal masing-masing ni, kan? Itulah pesanan sahabat. Itulah hebatnya sahabat. Kita ni baca ramai-ramai. Bayangkan orang bisik kat telinga, wal'as. Dan bahasa yang ada dalam Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Jadi orang kata mereka sahabat ni memang memahamilah bahasa Arab tersebut. Okey? Jadi kita ni yang dah faham, nanti kita jumpa sahabat-sahabat ni kita baca wal'as. Terduduk kita. Kan? Terduduk kita. Sebagai salah satu bentuk pesanan untuk kita. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ingat ni baik-baik Tuan dan Puan. Ingat ni baik-baik. Dah baca tahu pula makna. Okey, saya sambung Puan Orang Mahmud. Saya highlightkan dulu. Dah baca tahu pula makna. Tak cukup lagi tu. Dah baca. Dah baca terjemahan. Dah baca ayat Al-Quran tu. Tahu pula makna terjemahan. Lepas tu kita deep lagi. Refleksi lagi dengan diri. Memang sentap lagi lah. Memang lagi sentap. Undur diri dulu Encik Irfan. Nanti tengok ulangan. Boleh? InsyaAllah. Kita pun dah nak habis lah. Ni last lah. Sampai. Ini last lah. Dah tak ada dah. Dah kosong dah. Okey? Jadi inilah dia Fadilat Surah Al-As. Sebagai salah satu bentuk pesanan. Okey. Tuan-tuan, dapat sesuatu ke dapat banyak hari ni? Dapat sesuatu ke dapat banyak hari ni? Kita baru jom kenal tuan-tuan. Kita baru jom kenal, kita belum refleksi lagi. Okey. Baik tuan-tuan. Saya minta sedikit masa sebelum kita habis 10.30. Okey? Sebelum kita habis 10.30, saya ceritakan semula siapa-siapa yang baru masuk ke, siapa-siapa yang tak tahu ke, saya ceritakan semula, boleh? InsyaAllah, saya minta sedikit je masa, tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan dan puan, kita ni dalam perjalanan Road to Ramadan. Kita dalam perjalanan Road to Ramadan. Sekejap, saya tengok balik. Sekejap, tuan-tuan dan puan. Saya tengok balik. Sekejap, tuan-tuan dan puan. Saya cari balik yang lama. Okey, dah jumpa. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ni sedang berada dalam Road to Ramadan. Jom kenal surah. Jadi jom kenal surah ni, dia adalah fasa sebelum refleksi. Fasa sebelum refleksi surah. Refleksi surah tu kita akan pergi ayat berayat lah. Kalau ayat pendek, insyaAllah kita akan pergi keseluruhan lah. Kalau ayat tu panjang, kita akan ambil poin-poin yang penting je. Okay. Jadi, jom kenal ni adalah untuk kita overview dulu. Kenapa surah ni? Kenapa? Bila dia turun? Apa hikmah penurunannya dan sebagainya. Begitu. Jadi, insyaAllah jom kenal ni. Hari ni kita dah selesai surah Al-As. Kita akan pergi kepada surah Al-Qad. Okay, minggu depan. Sebenarnya, siapa yang first time, kita dah buat ya. Jom kenal surah ni bulan Februari hari tu. Okay, bulan Februari hari tu kita dah buat. Kita ada refleksi 101, kita ada surah Al-A'la, kita ada surah Al-Syar, kita ada surah Al-Lay, surah At-Tin, surah Al-A'la, surah Al-Bainah. Surah ni semua kita dah buat. Dan nota pun kita dah berikan lah. Jadi tuan-tuan dan puan, join group, nanti kita akan bagi rakaman. Cuma nota tu kita akan ambil masa lah. Kita nak baiki balik apa yang ada sebelum ni. Okay? Jadi join je group. Apa nama group tu? Road to Ramadan. Road to Ramadan. Kalau tuan-tuan dan puan dah join, sama ada Encik Nazifah punya ataupun saya punya, satu je dah cukup. Okay? Satu je dah mencukupi. Okay? Jangan dua. Dua ni selalunya orang marah. Okay? Satu je dah cukup. Masuk satu group je. Kalau dah masuk group saya dah cukup. Jangan masuk group lain pula. Nanti tuan-tuan pun confuse dengan info. Info dia sama je. Cumanya nanti satu tu saya yang pesan. Saya yang berikan reminder. Satu lagi adalah Nazifah yang berikan reminder. InsyaAllah minggu depan sangat padat tuan-tuan puan.
So, minggu ni kiranya pengenalan je lah. Satu group lagi boleh delete. Group apa tu? Nanti Puan Fauzi lah mesej je saya. Screenshot je. Okay? So, jadi hari ni, minggu ni selesai. Okay, selesai. Tapi minggu depan sangat padat, insyaAllah. Kita akan ada jom kenal surah Al-Qad. Kita ada bedah surah Al-As dan refleksi surah Al-As. Okay? Ini adalah, semua ni adalah pengenalan kepada kita punya program Ramadan Terapi Jiwa dengan Quran. Apa tu terapi jiwa dengan Al-Quran? Nanti kita akan ceritakan dalam bedah surah dengan refleksi surah ni nanti. Sekarang ni tuan-tuan puan follow je kita punya journey secara percuma. Tuan-tuan puan tak perlu bayar apa-apa pun. Saya hanya mohon satu je tuan-tuan puan. Saya hanya mohon satu je. Tuan-tuan puan terus doakan kami dekat Izin Ngaji, dapat terus berikan manfaat, dapat terus sebarkan kebaikan, insya-Allah. Itu je saya minta tuan-tuan puan. Doakan kami. Doakan kami. Saya tak minta apa-apa bayaran daripada tuan-tuan puan, hanya doakan kami. Nota ni pun kami berikan secara percuma. Cuma nota tu saya tak galakkan untuk tuan-tuan puan share lah. Siapa yang masuk grup je kita akan berikan. Boleh tuan-tuan puan? Jadi macam mana nak kenal bujak? Macam mana nak join? Link ada dekat atas. Tim tolong bantu. Ataupun tuan-tuan puan nampak tu dekat bawah ni. www.izingaji.com/terapi jiwa. Terapi jiwa. Nak healing ke, nak tenang ke apa ke, ubatkan dengan Al-Quran dahulu. Ubat dengan Al-Quran dahulu. Satu lagi. Satu lagi. Okey. Jadi lagu lah. Bulan lepas kita ada buat refleksi 3 cool, pengenalan. Tapi ramai yang terlepas. Jadi, kami buat ulangan. Yang ni rakaman yang di-livekan. Okey, rakaman yang di-livekan. Tuan-tuan puan boleh join. 8 Mac ni, siapa yang join booster tajwid, tak boleh nak join lah. Ini khas untuk siapa yang tak join je. Okey, siapa yang tak join booster tajwid, siapa yang tak join bulan lepas punya refleksi 3 cool, pergi join. Okey, pergi join. Sebab benda ni pun percuma juga, sama juga. Apa yang kita buat dekat surah Al-As tadi, kita akan buat refleksi 3 cool. Cuma yang ini lebih lagi lah sebab dia ada 3 surah. Iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. 3 ni je. 3 surah ni je. Apa kait yang 3 cool ni? Sangat-sangat besar perkaitannya. Dia adalah penutup Al-Quran, sangat-sangat membawa makna yang sangat-sangat best. Pergi dekat tu. Tim saya dah highlight dah. Ini pun FOC. Free of charge. Bayarannya hanyalah doa saja tuan-tuan puan. Doakan kami. Dan komitmen tuan-tuan puan lah. Komitmen. Okay. Just type je izingaji.com/3 cool. Okay. 3 cool. 5-8 Mac. Yang join booster tajwid, jangan join lah. Yang join booster tajwid, pergi join booster tajwid. Ini khas untuk siapa yang tak join. Kita adakan sesi khas untuk siapa yang tak join. Itulah dia tuan-tuan puan. Usaha kami untuk tuan-tuan puan. InsyaAllah doakan kami. Doakan. Semoga kami dapat terus sebarkan manfaat ni. Semoga kami ni terus kuat lah. Diberikan kekuatan kan. Diberikan kesihatan, diberikan kefahaman dan ilmu yang berterusan. InsyaAllah doakan kami terus istiqamah agar kami dapat terus sebarkan manfaat ni. Kalau kita tak buat, siapa lagi kan tuan-tuan? Kalau kita tak buat, siapa lagi? Kita risau dengan keadaan ini, kita risau dengan apa yang berlaku. Kita tahu keadaan sekarang ni ramai orang bermewah-mewahan dengan dosa. Ramai orang yang berbangga-bangga dengan aib masing-masing. Kita doakan semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Sekarang ni adalah masa untuk kita manfaatkan Al-Quran ini sebaiknya. Al-Quran ini adalah untuk kita. Al-Quran ini disampaikan untuk kita menjadi panduan kita. Ilmu Al-Quran ini tak akan pernah habis, tuan-tuan puan. Ilmu Al-Quran ini tak akan pernah habis. Dia adalah untuk kita memahaminya. Dia adalah untuk kita mengamalkannya. Siapa kata ilmu Al-Quran ni akan habis? Siapa kata ilmu Al-Quran ni dah cukup dah aku belajar? Tidak, tuan-tuan puan. Kita tak akan pernah habis belajar. Kita tak akan pernah rasa cukup dengan ilmu Al-Quran ni. Akan sentiasa ada dan ada dan ada. Okey. Saya teringat seorang syekh ni berkata, saya lupa nama dia. Dia kata, ilmu Al-Quran ni
adalah kalau kita rasa tafsir Al-Quran ni ataupun tadabbur Al-Quran ni sudah sampai ke penghujungnya, tidak. Kita masih lagi di fasa permulaannya. Ramai lagi. Banyak lagi yang perlu kita pelajari, banyak lagi yang perlu kita memahami tentang Al-Quran ni. Kalau kita faham semua pun, kita tak akan boleh amalkan semua. Jadi, inilah tugas kita, sentiasa ingatkan. Okey? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, doakan kami terus terbang tinggi, doakan kami terus sebarkan manfaat yang sebaiknya. Kita tinggal 16 hari saja lagi untuk menuju Ramadan. Semoga kita dapat jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik, insya-Allah. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Kita buat yang terbaik. Macam seolah-olah kerja kan. Kerja yang terakhir, kita buat yang terbaik. Kita buat sungguh-sungguh. Supaya Allah pandang kita, Allah angkat segala amal kita, Allah angkat segala doa kita, insya-Allah. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sudahi kita punya live pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Puan Nur Aisyah. Malam ni malam nisfu Syaban. Okey, malam ni malam nisfu Syaban. Okey, jadikan, orang kata janganlah semata-mata kita fokus malam makbul doa, kita fokus yang itu je. Tapi jadikan malam nisfu Syaban ni sebagai kita punya panduan untuk kita lebih bersemangat untuk beribadah. Untuk penghujung ataupun untuk baki Syaban ni dan untuk menuju kepada bulan Ramadan. Itu saja tuan-tuan dan puan, saya memohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada tersasul bahasa ataupun perkataan yang saya kadang-kadang tak jelas. Kan kadang-kadang lidah ni terbelik, kadang-kadang tersalah cakap, kadang-kadang apa benda dah saya melalut, saya mohon maaf. Doakan kami. Ingat, hashtag kita di Easy Ngaji, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita, insya-Allah. Ingat, hashtag mudahkan mengaji. Saya Irfan Muattar, trainer di Easy Ngaji. Itu saja daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam Road to Ramadan yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Okay. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
kekasihmu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya, walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana.